Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Untuk video kali ini memang kiranya antara berita paling besar untuk tahun 2021 lah, iaitu di mana akhirnya setelah begitu lama kita menunggu, Perodua akhirnya mengeluarkan satu siaran media mengenai Perodua D55L, sebuah SUV compact segmen A yang kita dah tahu akan keluar lah, tapi lama kita tunggu. Model ini dah dijual sebagai Daihatsu Rocky dan Toyota Race di Jepun. Dan kata Perodua lah, ini ialah model yang paling canggih mereka setakat ini. Jadi sekarang kita nak senaraikan beberapa perkara penting yang kita dah tahu tentang produk ini. Yang pertama sekali, kita diberitahu bahawa ia datang dengan 3 varian, iaitu varian X untuk entry level, varian H untuk pertengahan, dan seperti biasa varian yang paling tinggi sekali lah AV untuk Perodua. Jadi yang keduanya, kita dah tahu harga tentatif di atas jalan sebelum insurans bermula daripada RM62,500 dan untuk varian AV RM73,400. Kita kira yang varian H tu pertengahan tu dalam RM5,000 lah mungkin beza antara kedua-duanya. Jadi menurut Perodua lagi, ini model pertama di bawah rangkaian tindakan Perodua Smart Build. Perodua Smart Build ni saya rasa ada terlibat dengan cara mereka hasilkan komponen dengan pembekal tempatan lah. Jadi kita rasalah bila kita dapat jumpa dia, nanti kita akan tahu dengan lebih banyak lagi bagaimana ianya berbeza dengan cara mereka membeli komponen daripada pembekal tempatan. Adakah kemungkinan mereka mula membeli daripada modul-modul yang lebih besar ataupun lebih banyak komponen-komponen yang direka bentuk oleh pembekal. Saya rasa itulah cerita dia, Perodua Smart Build ni. Yang ketiga, maklumat yang paling penting tentang kereta Perodua D55L ni, ataupun kalau kita nak tahulah daripada Fantastico, ianya telah bocor gambar ataupun gambar dia punya brosur dia lah, sebab Perodua dah buka kereta ni untuk tempahan dan dia kata boleh pergi ke pusat jualan lah untuk mendapat penerangan lebih lanjut. Dan inilah brosur yang kita kira mungkin mereka akan sebarkan lah, pasal brosur pun tunjuk kereta masih bertutup lagi. Jadi kita tak tahu rupa dia secara keseluruhan, cuma ada gambar lampu depan, gambar lampu belakang dan gambar spoiler bawah dagu sikit kan. So kat situ kita dah nampak lah gaya dia. Dan ada juga gambar bocor kononnya. Ini tak tahulah bocor ke artist impression ke, kereta warna orange ni yang mengatakan inilah rupanya. Tapi kalau kita tengok daripada lampu ni, nampak macam lampu tu samalah dengan kereta orange tu, dan dia punya grill pun nampak lebih kurang sama. Saya rasa mungkin lah ini salah satu kemungkinan besar lah rupanya bagaimana. So itu yang ketiga yang kita tahu, nama dia Activa. Dan yang keempat, kita tahu bahawa Perodua ni memang dah agak lama juga fokus kepada satu sistem keselamatan yang agak penting yang dipanggil ASA, ataupun sistem bantuan pemanduan selamat, Advanced Safety Assist. Jadi dalam varian kali ini, dalam D55L ni, setiap varian diberikan ASA. Ini satu perkembangan yang sangat bagus dan saya ucapkan tahniah banyak sangat kepada Perodua, kerana ini memberikan peluang kepada rakyat biasa untuk memiliki kereta yang mempunyai tahap keselamatan yang sangat tinggi. Jadi ASA ni satu ciri di mana ia mempunyai keupayaan untuk membrake secara autonomous. Sekiranya ada halangan di hadapan, tak kiralah kereta ke tembok ke apa ke, dia akan nampak dia boleh brake. Dan katanya untuk kali ini ASA juga boleh mengesan kenderaan dua roda, motosikal pun dia boleh nampak. So itu jadi satu kelebihan lagi. Dan katanya juga boleh mengesan orang berjalan kaki. Cuma kelajuannya berbeza-beza lah. Untuk kereta mungkin kelajuan lebih tinggi dia boleh kesan, tapi untuk motosikal dan pejalan kaki rasanya itu dalam keadaan dalam bandar lah, di mana kelajuannya lebih rendah. Tapi apapun, ini sangat menarik lah ciri-ciri ini dan sangat penting. Jadi yang menarik tentang ASA ni lagi satu ialah statistik daripada Daihatsu mendapati apabila mereka memasang ASA kepada kereta mereka, kereta-kereta yang mempunyai ciri keselamatan ini mengalami claim insurans lebih rendah sebanyak 50%. Jadi ini satu yang agak bagus lah. Bukan saja nak cerita insurans, jimat, nak maintain kita punya NCD, tapi juga untuk keselamatan kita jugalah.
Jadi walaupun semua varian dapat ASA, tetapi untuk yang varian AV, ni diberi tambahan lagi. Jadi varian AV akan diberikan pemanduan autonomi tahap 2. Dan apabila kita kata pemanduan autonomi tahap 2 ni, bermaksud dia ada lane departure warning, iaitu di mana kalau kita tersasar daripada lorong, dia akan ada amaran, dan juga dia akan menghalang, maksudnya steering tu boleh tarik kita balik masuk, kekal ke dalam lorong. Juga dia ada lane keeping assist, dia panggil lane keep control, iaitu sistem tu boleh mengekalkan kita di dalam lorong, tidak membenarkan kita keluar lah. Dan juga dia ada blind spot monitor yang akan mengesan ataupun memantau titik buta kita. Ini satu lagi ciri yang sangat penting. Dan ada juga yang dipanggil rear cross traffic alert, iaitu satu ciri yang bagus untuk kita keluar daripada reverse. Kalau kita masuk moncong dulu kan, kita nak keluar, kadang-kadang kita tak perasan dari kereta. Juga kadang-kadang kita ke rumah kita kan, kita parking masuk moncong dulu, kita nak keluar kat jalan depan rumah kita tu, kalau ada kereta lalu belalang, kita mungkin tak nampak, pasal selalu kan banyak orang double parking tepi jalan. So ini akan sangat berguna. Dan yang paling penting sekali yang saya sangat-sangat kagum, dia ada adaptive cruise control. Jadi buat kali pertama untuk kereta bawah harga 75,000 kita ada adaptive cruise control. Ni sekarang ni saya punya antara benda yang saya paling tak berkenan bila kereta mahal tak ada adaptive cruise control lah. Terutamanya kereta-kereta Jerman lah kan. Dia off harga dah sampai 200,000, 150,000 ke atas, tapi tak ada adaptive cruise control. Sekarang Pro 2 sudah kasih malu ni semua orang, harga bawah 75,000 dia bagi adaptive cruise control. Saya tak pasti sama ada ini adaptive cruise control tahap 1 ataupun tahap 2. Perbezaan antara dua ni mudah aja. Untuk yang tahap 1 ianya selalunya boleh berfungsi sehingga kelajuan 30 hingga 35 km sejam. Apabila dia sampai ke tahap 2 ialah berfungsi sampai ke kereta berhenti. Maksudnya kalau kita masuk kesesakan lalu lintas, traffic jam yang teruk, berhenti tu, adaptive cruise control masih boleh mengikut kereta depan. Maksudnya kita memang kurang sangat stres kalau level 2 lah. Tapi kalau level 1 pun sangat mengurangkan kita punya kepenatan apabila kita memandu atas lebuh raya. Disebabkan ciri-ciri ini maksudnya Pro 2 D55L ni merupakan model Pro 2 pertama yang memenuhi standard pemanduan autonomi tahap 2. Tahniah Pro 2. Dan kita harap ciri ini akan turun juga kepada model lain lah. Harap mungkin MyV ke akan dapat benda ni, tak tahu lah yang lain-lain tu semua akan dapat kemudahan inilah. Jadi lagi sekali kita harap benda ni akan menjadi satu ciri penting lah yang orang akan carilah. Dan saya rasa wajar sangatlah kalau Pro 2 D55L ni menjadi popular dan mungkin menjadi lebih popular daripada MyV sekalipun, kerana ciri-ciri keselamatan dan ciri canggih yang ditawarkan sangat-sangat bagus. Dan yang kedua, yang seterusnya, Pro 2 D55L juga merupakan kenderaan turbo pertama Pro 2 lah. Ini biasalah sekarang semua orang downsizing kan. Kita dah tahu bahawa kereta ini akan menggunakan enjin 1 liter 3 silinder turbo, dan akhirnya mempunyai menghasilkan kuasa sekitar 100 kuasa kuda. Dan katanya dengan menggunakan sistem CVT, ini kali pertama Pro 2 menggunakan CVT, ia dikatakan boleh mencapai tahap kegunaan 18.9 km untuk setiap liter. Kiranya lebih sikit pada 5 liter untuk setiap 100 km lah. Satu lagi seterusnya ciri yang juga canggih, yang saya agak terkejut juga ada kat sini, iaitu satu, lampu LED tu kita dah tahu dah, tapi dia datang dengan untuk varian H dan AV, iaitu varian pertengahan dan varian atas, datang dengan adaptive driving beam. Saya tak begitu pasti adaptive driving beam ni apa sebenarnya ciri dia, pasal kita belum tengok lagi. Sama ada ianya boleh ikut steering, boleh kita corner, ataupun dia ada automatic high beam. Kalau automatic high beam, saya rasa ini satu ciri sangat bagus dan sangat penting, dan saya tending ke arah automatic high beam pasal kereta ni dah ada kamera dekat bahagian atas untuk mengesan lalu lintas. Jadi dia boleh tahu ada lalu lintas, ada kenderaan di depan kita, dan rasanya itulah dia. Dan juga ia datang dengan sistem TFT 7 inci. TFT 7 inci ni untuk meter cluster, dan untuk entertainment atau hiburan, skrin sesentuh 9 inci dengan voice recognition. Jadi sekarang dah ada Hello Pro 2 jugalah. Ini saya rasa ini sukar untuk ditandingi lah, dengan harga bawah pada 75,000 sekarang dah boleh mendapat semua ini. Ini satu lagi pencapaian yang sangat bagus oleh Pro 2. Cuma kita harap mereka akan terus dapat menawarkan ciri-ciri keselamatan ini untuk model-model yang lebih mampu milik lagi. Jadi dari segi warna pula varian X dan H, iaitu varian basic dengan pertengahan, boleh didapati dengan warna glittering silver, granite grey dan cobalt blue. Dan untuk varian H pula ada tambahan, iaitu pearl diamond white
dan Pearl Delima Red. Nah, yang 3 sekali ni, warna 3 terakhir adalah baru untuk Pro 2. Variant AV dapat dengan warna glittering silver, granite grey, pearl diamond white, Pearl Delima Red, dan yang untuk 2 warna terakhir itu datang dengan bumbung hitam. Kereta baru ni, Ativa ni datang dengan waranti 5 tahun dan 150,000 km. Ini saya rasa sangat-sangat menariklah perkembangan daripada Pro 2 ni. Ianya satu menggegarkan jugalah taraf ke tahap ciri-ciri dan spesifikasi yang ditawarkan untuk D55L ni kira sangat-sangat baguslah. Apapun, sampai situ saja video kita kali ini. Sorry saya rushing sikit, saya dah baru habis buat video HRV, nampak yang ni pula tak sempat habis yang tu. Ni dah habis je HRV, dah upload, sekarang saya buat ni pula. Apapun, terima kasih kalau tengok sampai habis. Saya ucapkan terima kasih, dan kalau boleh tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan, dan tolong subscribe lah, bantu kita sikit. Dan kalau dah subscribe, tekan butang lojeng supaya dapat maklumat terbaru bila kita buat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insya-Allah.